Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas PDPR kita pada hari ini, Ustaz nak minta kamu semua sediakan alat tulis dan juga buku teks untuk kita sama-sama melihat tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, bagi yang belum sediakan buku teks dan alat tulis, boleh pergi ambil sekarang dan bersedia di hadapan komputer masing-masing. Kita akan mulakan kelas dalam masa 30 saat dari sekarang. Harap anda semua dah bersedia. Yang dah bersedia, tulis di ruangan komen, tulis saya dah bersedia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 3 dan untuk kelas kali ini kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Ustaz harap awak semua dah bersedia di hadapan komputer masing-masing dan tiada sebarang gangguan sepanjang kelas ini berlangsung. Baiklah. Untuk hari ini, kita akan pergi lihat kepada tajuk bidang Al-Quran, iaitu hukum tajwid. Di mana tajuk ini kita telah pun belajar pada minggu-minggu sebelumnya. Dan sebahagian tajuk ini kita pun telah cover pada video-video yang Ustaz tunjukkan sebelum ini. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar sambil ulang kaji tajuk yang kita akan perkatakan ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tajuk apa dalam bidang tajwid? Iaitu idgham ma'al gunnah. Baik, idgham ma'al gunnah. Jadi, idgham ma'al gunnah adalah sebahagian tajuk di bawah hukum nun mati dan juga tanwin. Hukum nun mati dan juga tanwin yang kita dah belajar sebelum ni, nun mati ataupun nun sakinah ataupun nun bertanda mati. Juga baris tanwin. Baris tanwin itu ialah baris dua di atas, bawah dan juga depan. Okey. Di bawah hukum nun mati dan tanwin terdapat beberapa hukum bacaan yang anda boleh lihat kat sini, antaranya iqlab, idgham bil gunnah, idgham mal gunnah, izhar halqi, ifa hakiki dan sebagainya lah. Okey. Namun pada kali ini kita akan melihat kepada hukum iaitu idgham ma'al gunnah. Masih ingat lagi tak? Apakah huruf-huruf idgham ma'al gunnah? Hurufnya ada 4. Mim, ya, nun, waw. Mim, ya, nun, waw. Maksudnya apa? Maksudnya apabila di dalam Al-Quran, apabila anda nak baca Al-Quran, anda terjumpa kalimah yang mengandungi salah satu tanda ini,
sama ada nun mati ataupun tanwin, selepasnya ada huruf 4 ini. Mim, ya, nun, waw. Jadi, hukum bacaan di sini ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Mim, ya, nun, waw. Jadi, yang perlu kita kenal pasti ialah pertama anda kena cari dulu tanda ini. Tanda nun mati ataupun tanwin. Kemudian anda kena perhatikan selepasnya ada huruf apa. Kalau mim ada ataupun ya atau nun atau waw, maka confirmlah dia adalah idgham ma'al gunnah. Dan idgham ma'al gunnah bila dah kenal pasti dia adalah idgham ma'al gunnah, maka kita pergi yang ke seterusnya iaitu bila nak membaca kita perlulah apa tu dengung. Bacalah dengan dengung 2 harakat untuk bacaan ini. Okey, baik. Jadi, yang anda perlu tahu ialah kenal pasti dahulu. Kemudian, yang kedua, caranya ialah dengan ingat huruf ini. Kena ingat. Cara nak mengingat macam mana? Terpulang pada anda. Rumus apa yang nak guna pun boleh. Contoh kat sini, mim, ya, nun, waw. Kita gabungkan, kita boleh bunyikan sebagai menu. Boleh? Ataupun orang lain gunakan ya, waw, mim, nun. Dalam bahasa Arab. Yauman. Okey, boleh? Dan sebagainya lah. Ikut pada kreativiti masing-masing. Cuma nak bagi tahu kat sini, kenal pasti hukum idgham ma'al gunnah macam mana, kemudian ingat apakah huruf-hurufnya. Boleh dapat sampai sini? Okey, kalau faham, tulis dekat ruangan komen, tulis saya faham. Okey. Kalau tak faham, tulis sebutkan kat situ, tulis ruangan komen apa yang awak tak faham. Nanti ustaz akan respon setiap persoalan awak tu. Okey, baik, kita teruskan kepada idgham ma'al gunnah. Okey, yang kotak tadi kita lihat tadi. Hukum idgham ma'al gunnah. Okey, ustaz akan terangkan supaya awak lebih faham apakah yang dikatakan tentang idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah terdiri daripada 4 huruf yang bila mana huruf nun tanda nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ini, maka ia dinamakan idgham ma'al gunnah dan cara bacaannya hendaklah dibaca secara dengung. Kita tengok pada contoh yang pertama iaitu huruf mim. Kita dapat lihat apabila nun mati di sini, nun mati boleh ditulis dalam 2 keadaan, sama ada nun bertanda mati ada bulat kosong atasnya ataupun nun itu saja tak ada apa-apa tanda, itu menunjukkan ia adalah nun mati. Maka apabila nun mati selepasnya ada huruf mim. Mim adalah huruf idgham ma'al gunnah tadi kita belajar. Maka dekat sini dinamakan hukumnya idgham ma'al gunnah. Macam mana nak kenal? Apabila nun mati bertemu. Ini maksudnya bertemulah. Maksudnya sebelah dia. Ataupun nun mati bertemu dengan huruf mim. Maka dekat sini dinamakan idgham ma'al gunnah. Okey, pertama awak kena perhatikan apa dia? Pertama adalah nun bertanda mati. Ataupun nun mati. Kalau huruf lain mati boleh tak ustaz? Tak boleh. Dia mesti kenal pasti huruf nun yang bertanda mati. Kalau huruf lain, salah. Kalau lam tanda mati ke fa tanda mati ke salah. Dia mesti nun mati dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua awak kena tengok apa? Tengok sebelah dia. Kalau sebelah dia huruf mim, maka betul. Dia adalah idgham ma'al gunnah. Okay, ini contoh dia. Dan cara bacaannya macam mana? Ustaz kata tadi, baca secara dengung dipanjangkan 2 harakat. Contoh bacaan dengung dia. Mim masad. Mim masad. Okay, dimasukkan ke dalam huruf idgham, iaitu berarti masukkan ke dalam huruf selepasnya disertai dengan gunnah ataupun dengung. Mim masad. Kita tak baca ataupun kita tak jelaskan bunyi nun ni. Kalau kita jelaskan bunyi nun dia jadi macam ni. Min masad. Salah sebab dia idgham ma'al gunnah. Nun, bunyi nun dimasukkan ke dalam huruf mim. Mim masad. Okey, boleh jelas? Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya. Ini contoh daripada tanwin pula. Tanwin ni ada 3. 2 di atas, 2 di bawah dan 2 di depan. Masih lagi contoh huruf mim tapi bahagian tanda bertanda tanwin. Okay, dekat sini awak boleh lihat kat sini. Ada tanda tanwin baris depan bertemu dengan huruf mim. Maka idgham ma'al gunnah lah dia. Cuma kat sini tak semestinya huruf ini, maksudnya huruf ini tak memberikan peranan apa-apa. Yang penting tanda dia saja. Kalau nun tadi memang betul.
kita kena pastikan dia huruf nun, bertanda mati. Tapi kalau tanwin, kita tak kisah apa huruf di bawahnya. Yang pasti dia adalah tanwin, okey, bertemu dengan huruf mim. Macam ni contohnya, tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau awak jumpa dalam Al-Quran, bentuk macam ni, apa-apa huruf dekat sini tak kisah. Selepas ni ada huruf mim ataupun huruf yang lain, maka dia adalah idgham ma'al gunnah. Okey, boleh jelas Seterusnya, kalau awak tak faham, bila-bila masa awak boleh tanya soalan dekat ruangan komen. Type saja. Okey, seterusnya kita lihat pada huruf yang kedua, iaitu huruf ya bagi idgham ma'al gunnah. Okey, macam biasa kita tengok dahulu untuk contoh nun mati. Okey, dekat sini kita ada contoh nun mati bertemu dengan huruf ya. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi, dia adalah idgham ma'al gunnah. Hendaklah dibaca secara dengung. Dan bunyi bacaannya ialah may yaqulu. May yaqulu. Nun mati dimasukkan ke dalam huruf ya, di mana kita panjangkan secara dengung bacaan itu tadi dan terhasillah bunyi may. May. Kita tak baca man yaqul sebab bunyi nun tadi telah disembunyikan oleh huruf yang sebelahnya, iaitu may yaqulu. Okey, kalau baca man yaqulu salah. Okey, tak tepat. Baik, nun mati bertemu dengan huruf ya. Untuk contoh berikutnya, sama juga, masih lagi dalam huruf ya. Cuma beza dekat sini adalah tanwin baris bawah. Okey, baris 2 di bawah bertemu dengan huruf ya. Tadi Ustaz cakap apa? Huruf apa kat sini tak kisah, janji asalkan dia tanwin. Okey, kat sini contohnya tanwin baris bawah bertemu dengan huruf ya. Okey, dekat sini salah ni. Dekat sini perlu betulkan. Nanti Ustaz betulkan. Dekat sini adalah huruf ya sebenarnya, bukan huruf mim. Okey, jadi bacaan ni macam mana? Liqaumi, sama juga macam tadi. Liqaumi yuqinun. Mi, panjangkan 2 harakat. Mi yuqinun. Boleh? Okey, ini ada kesalahan kat sini lah. Nanti Ustaz akan betulkan. Seterusnya, huruf yang ketiga iaitu huruf nun. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Okey, untuk contoh yang ni lebih mudah. Sebab huruf nun dimasukkan ke dalam huruf nun. Jadi bunyinya tak jauh beza. Okey. Lan nu'mina. Nun mati bertemu dengan huruf nun dekat sebelah dia. Okey, huruf nun dimasukkan ke dalam huruf nun. Jadi tak ada beza sangat. Dan kita hanya perlu panjangkan 2 harakat dengan diidghamkan bacaan. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Okey. Seterusnya, tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan huruf waw. Lahabin wa tab. Lahabin. Okey, kat sini tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan huruf waw. Okey, huruf waw dimasukkan ke dalam huruf waw, bunyinya biu. Boleh dapat? Biu wa tab. Okey, biu wa tab. Okey. Itu adalah untuk contoh huruf waw. Jadi kita dah lihat, awak semua dah lihat, dah perhatikan bagaimana terjadinya idgham ma'al gunnah. Di mana apabila terdapat nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, maka terhasillah bacaan idgham ma'al gunnah yang kita sebutkan tadi. Okey, boleh. Jadi sekarang ni Ustaz nak minta dari penerangan yang Ustaz terangkan tadi, cuba awak tuliskan dekat ruangan komen apakah kesimpulan yang awak dapat buat daripada penerangan yang Ustaz ceritakan tadi berkenaan dengan idgham ma'al gunnah. Okey, apa sahaja kesimpulan yang awak dapat perhatikan tadi yang menunjukkan ianya ataupun awak nak memberitahu orang lain macam mana kita nak kenal idgham ma'al gunnah? Bagaimana caranya nak kenal? Pertama kena buat apa ataupun apa hurufnya dan bagaimana kita nak kenal? Bila dah kenal, apa yang kita perlu buat? Macam mana cara bacaannya? Panjang ke? Dengung ke? Tak dengung ke? Dan sebagainya. Okey, awak boleh tulis dekat bahagian komen. Ustaz bagi masa, dalam masa 2 minit, awak tuliskan apakah kesimpulan yang awak dapat dari segi penerangan yang Ustaz terangkan tadi. Boleh?
Okey, Ustaz bagi masa awak 2 minit untuk tuliskan di ruangan komen berkaitan dengan kesimpulan yang awak boleh dapat dari segi penerangan yang Ustaz terangkan tadi. Okey, kesimpulan awak, komen awak tu tak perlu tulis seperti ayat dalam buku. Gunakan ayat awak sendiri saja. Ayat yang mudah, ayat yang simple saja. Janji awak faham dan ustaz pun faham apa yang awak maksudkan. Itu saja. Okey, baik. Okey, dah tulis di ruangan komen. Tak perlu panjang-panjang. Janji Ustaz nak tengok kefahaman awak dari penerangan yang Ustaz terangkan tadi. Okey, baik. Jadi, awak dah buat kesimpulan berkaitan dengan idgham ma'al gunnah. Okey, seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh lain untuk idgham ma'al gunnah. Okey, dekat sini disusun ya, waw, mim, nun macam Ustaz cakapkan tadi. Tak kisah. Janji awak hafal huruf tu ada 4. Yang awak perlu tahu huruf tu ada 4 dan susunan dia tak kisah. Janji awak hafal. Okey. Kita akan pergi satu persatu. Ustaz akan tunjukkan cara bacaan yang betul bagi bacaan idgham ma'al gunnah dan awak boleh ikut sama. Okey. Baik, kita lihat dahulu untuk contoh huruf ya. Kotak yang pertama. Man yaqulu. Man yaqulu. Dekat sini Ustaz dah merahkan. Jadi awak boleh kenal pasti. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Okey, awak boleh perhatikan kat situ. Contoh yang berikutnya. Hisaban yasira. Hisaban yasira. Kotak yang ketiga. Yawma'idhi yasduru. Yawma'idhi yasduru. Itulah tadi 3 contoh bacaan bagi huruf ya. Seterusnya kita lihat bagi contoh huruf waw. Idgham ma'al gunnah yang terdiri daripada contoh huruf waw. Contoh yang pertama, bagaimana nak membunyikan? Nun mati dimasukkan ke dalam, bunyi huruf nun dimasukkan ke dalam huruf waw. Mawjida. Mawjida. Cuba baca. Mawjida. Seterusnya. Miskinan wa yatima. Miskinan wa yatima. Contoh berikutnya ialah lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Okey, boleh? Okey, kita pergi pada contoh huruf yang ketiga. Huruf mim. Wa man ma'aka. Wa man ma'aka. Cuba baca. Baiklah, teruskan lagi.
Ithman mubina. Ithman mubina. Contoh yang ketiga. Hablum min masad. Hablum min masad. Dan untuk contoh huruf yang terakhir iaitu huruf nun. Faman nakatha. Faman nakatha. Berikutnya. Siddiqan nabiyya. Siddiqan nabiyya. Pastikan bacaan itu hendaklah dengung dalam kadar 2 harakat. Dan contoh yang terakhir. Yawma idzin na'imah. Yawma idzin na'imah. Boleh dapat? Baiklah. Sekarang ni awak perhatikan contoh-contoh di sini. Cuba awak perhatikan, bezakan antara satu sama lain dan awak kenal pasti yang manakah idgham ma'al gunnah dan bagaimana keadaannya. Okey, jelas? Kalau dah jelas, tulis dekat ruangan komen jelas. Okey, tulis kat ruangan komen jelas. Kalau tak jelas, tuliskan bahagian mana yang tak jelas. Ataupun awak keliru di bahagian mana. Kalau awak perhatikan kat sini, ini adalah contoh untuk nun mati. Okey. Nun mati dan ini contoh untuk tanwin baris 2 di atas. Dan yang ini campur. Ini baris 2 di bawah, tanwin baris 2 di bawah dan ini tanwin baris 2 di depan. Seperti yang Ustaz cakapkan tadi, untuk tanwin dia tak kisah apa-apa huruf di bawahnya ataupun di atasnya, tak kisah. Macam ni huruf ba, yang penting dia tanwin. Yang ini tanwin huruf zal, yang penting dia tanwin. Selepasnya itu yang kita nak perhatikan. Selepasnya tetap ia juga. Yang ini pun sama. Huruf nun, huruf ba, huruf mim, lam, tak kisah. Yang penting kita nak lihat dia punya baris dia, iaitu tanwinnya tu. Kalau betul dia tanwin, betul. Kalau baris satu di atas, ataupun fathah. Contoh macam ni. Ni fathah berada kat sini. Jadi bukanlah. Yang penting kalau huruf, dekat sini. Yang ni awak mesti pentingkan huruf. Sebab hanya nun mati sahaja. Kalau huruf ba mati, lam mati, waw mati, tak dikira. Ataupun bukan idgham ma'al gunnah. Walaupun selepasnya adalah huruf ya, wa, mim, nun ni. Yang kat sini. Okey, jelas Okey, baik kita teruskan. Okey, sekarang ni kita nak buat short quiz. Okey. Awak perhatikan contoh-contoh kalimah ini. Okey. Contoh kalimah pertama sampailah ayat ataupun potongan ayat ke-10. Di setiap contoh ni Ustaz ada tuliskan nombor. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi potongan kalimah ni. Sekarang ni Ustaz nak awak susun ataupun awak pilih daripada nombor ini, nombor-nombor 1 hingga 10 ni, tak perlu salin tak perlu tulis. Dekat ruangan komen juga, okey, awak tuliskan antara contoh-contoh 1 hingga 10 ni, yang manakah idgham ma'al gunnah? Ustaz nak tengok siapa yang paling cepat dan paling betul. Okey, senaraikan. Kalau katakan 1, 4, 3, 8, 6, 9, itu adalah idgham ma'al gunnah, awak tulis senaraikan. Tulis dekat ruangan komen 1, 4, berapa yang menunjukkan dia adalah contoh idgham ma'al gunnah. Ustaz nak tengok siapa yang paling cepat dan betul. Tulis di ruangan komen.
Okey, baik. Hanya perlu tulis nombor sahaja. Tapi kena anda perhatikan betul-betul. Betulkah idgham ma'al gunnah ataupun bukan? Okey. Tamat. Dah selesai. Okey, baik. Nanti Ustaz akan filter yang mana satu yang betul dan tepat. Ataupun dan lebih cepat dia jawab pada komen. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, okey, Ustaz ada sediakan link soalan kuis. Okey, link soalan kuis tu dekat bahagian bawah video ni. Awak boleh klik link tu. Dia akan bawa kepada live worksheet ni. Awak boleh klik link tu dan jawab di sana. Okey. Dan sebelum kita akhirkan kelas kita ni, ini awak akan buat sebentar lagi. Ni sekadar peringatan. Selepas habis kelas ni, awak klik link yang ni, link kehadiran kelas. Awak isikan nama dan sebagainya. Kemudian awak send. Ini untuk kehadiran kelas hari inilah. Dan untuk link laporan tugasan ini tak perlu hantar. Okey, link laporan tugasan ni tak perlu hantar sebab kita tak ada tugasan melibatkan buku aktiviti dan sebagainya. Jadi awak hanya perlu jawab soalan kuis ini sahaja. Okey, kemudian isi kehadiran kelas. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang ni Ustaz nak minta awak klik soalan kuis di atas. Okey, dalam masa yang sama Ustaz akan tunggu sehingga awak selesai menjawab. Bila dah selesai nanti, kita akan pergi ke link untuk keadaan kelas pula. Okey. Ustaz bagi masa, rasanya tak perlu lama. Ustaz bagi masa dalam 5 minit cukup? Ya, cukup. Untuk yang tak faham ataupun tak jelas, boleh bertanya di ruangan komen. Okey, baiklah.
Ustaz pun dah terima ada beberapa orang murid yang dah hantar. Okey, baik. Sekadar itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Untuk bidang tajwid ataupun bidang Al-Quran pada topik tajwid idgham ma'al gunnah. Ustaz harap awak aplikasikan pembelajaran ini ke dalam bacaan masing-masing. Dan pastikan bacaan awak tepat ketika membaca Al-Quran. Sekadar itu saja, kita akan tangguhkan pembelajaran kita pada hari ini kepada kelas yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.